Seterusnya Dr. Latif dikatakan bahawa dia nak saman. Dr. Latif mengatakan dia nak saman auditor LCS. Auditor yang menjalankan siasatan terhadap LCS. Beliau nak saman kerana menyebut nama beliau. Dr. Latif menyebut nama beliau. Dan juga dia nak saman kerana auditor itu mengatakan dalam, kalau kita baca audit report, dia report kat dalam, dia mengatakan bahawa apa yang dinyatakan dalam ini, apa yang dinyatakan di dalam audit ini tidaklah, dia kata, dia tulis kat situ lebih kurang lah, macam tak adalah bukan accurate, tapi berdasarkan kepada kajian mereka, so tidak semestinya benar. Maksudnya boleh kurang macam tu lah. Persoalannya kenapa Dr. Latif tak berani nak saman Rafizi. Dia nak saman auditor tapi tak berani nak saman Rafizi. So itu merupakan satu perkara yang agak pelik jugalah, agak pelik juga. Now, kalau kita tinjau lebih dalam lagi, kenapa dia nak saman, kalau sekiranya dia nak saman auditor, apa yang auditor ni perlu lakukan? Dia mudah je tuan-tuan. Pertama, auditor hanya perlu keluarkan satu kenyataan bahawa ini adalah arahan daripada kerajaan dan mereka bertindak secara fair. This is a fair comment. Dan itu adalah untuk kerajaan. Kalau dia gunakan untuk itu, dan memang pun dia buat untuk, disebabkan dia dilantik oleh kerajaan, dan kalau dia buat untuk itu, untuk tatapan kerajaan, tetapi yang keluarkan yang wartakan dokumen tersebut adalah kerajaan, yang patut disaman adalah kerajaan, yang patut disaman kerana melantik auditor ini, bukan nak kena saman auditor. Kalau berjaya untuk saman auditor, maka tak ada auditor yang berani nak buat kerja macam tu. Namun begitu, satu juga benda auditor yang boleh buat ialah dia dedahkan semualah. Dia dedahkan bahawa ada company-company yang atas nama Dr. Latif dan juga seorang bernama Zainab yang dikatakan isteri beliau. Jadi kita dedahkanlah perkara tersebut. Kalau Dr. Latif rasa dia berani berhadapan dengan dakwaan itu, okeylah, tak ada masalah. Cuma kita masih lagi pelik kenapa dia tak berani nak dakwa Rafizi Ramli, sebaliknya dia buat police report. Kalau sekiranya benar dia berkata benar, dia boleh dakwa Rafizi Ramli. Ada orang kata, bukan Rafizi yang buat audit report tu. Dia tak ada, bukan masalah buat audit report, tetapi Rafizi mengatakan sesuatu yang berbentuk fitnah. Dia ada elemen defamation. Dia elemen fitnah. So, jumpalah di mahkamah. Kalau ada elemen fitnah, benar fitnah tersebut, maka kenapa nak takut dakwa Rafizi? Apa yang Rafizi perlu lakukan mudah saja. Dia cuma perlu datangkan bukti bagi tahu bahawa apa yang dinyatakan itu benar ataupun fair comment. Kerana dia petik daripada laporan PAC, laporan jawatan kuasa kira-kira keuangan dan juga laporan audit. Maka itu bukan lagi dianggap sebagai satu kenyataan fitnah kerana dikeluarkan oleh autoriti, badan berautoriti. So kalau sekiranya disebut Dr. Latif itu bukan dia, jadi dia sebagai kerajaan, dia sekarang di Jabatan Perdana Menteri, tugas khas kalau tidak salah saya. Dia kena carilah siapa Dr. Latif tersebut. Siapa Dr. Latif tersebut. Dan yang peliknya tuan-tuan, sampai sekarang SPRM tak ambil tindakan pun pada beliau. Sebaliknya polis ambil tindakan terhadap Rafizi, ambil 5 telefon dia. Tetapi terhadap Dr. Latif yang nama disebut, tidak ada tindakan. Kenapa tunggu terlalu lama? Sepatutnya bila dah keluar benda tu, pergi tangkap, freeze the asset. Kalau dah macam ni keadaan dia, nampak gayanya macam hilang je aset-aset tersebut. Kan? Macam hilang je aset-aset tersebut, kita kata. Seolah-olah dia boleh nak kata, bukan nak menuduh lah, tapi kalaulah culprit itu dibagi ruang dan masa untuk bertindak, dia boleh sembunyikan. So kenapa tak tangkap pada masa itu, freezekan aset, buat siasatan. Kalau dia tak bersalah, maka lepaskan. Apa isu dia? Kalau dia bersalah, maka tahan. Tapi kenapa dibiarkan terlalu lama? Seolah-olah memberi ruang dan peluang. Saya bukan menuduh, tetapi seolah-olah begitulah bunyinya. Kan? Seolah-olah begitulah bunyinya. Memberi ruang dan peluang. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita nak pergi tangkap pencuri, takkan kita nak bagi tahu dia seminggu lagi aku tangkap. Sebulan lagi aku tangkap, siap sedia tau. Habislah. Sepatutnya pada masa itu keluar saja laporan, sudah ada penahanan, sudah ada freeze of asset terhadap yang dituduh. Kalau kita pembangkang cepat je, ketuk rumahku cepat je. Tapi dengan orang-orang yang ada di kayangan ini agak payah. Sebab itu tuan-tuan, kenapa Pakatan Harapan perlu menang sekali lagi. Bukan setakat kita akan menahan orang-orang di Semenanjung ni tuan-tuan. Kita ada bukti kepada pimpinan-pimpinan Sabah dan Sarawak sekali. Ini yang dia orang takut betul ni. Sebab itu kenapa GPS beria-ia keluar daripada Barisan Nasional dahulu. Jangan korang tak tahu. Tapi aku haraplah kalau menang kali ni, janganlah geng-geng Pakatan Harapan sanggup kerana nak bekerjasama dengan GPS, boleh lupakan kes-kes dia orang. Kalau ada, aku maki seorang-seorang. Be fair lah, nak tangkap-tangkap semua.
Oh tak boleh Is. Dia orang tu nak setuju untuk bekerjasama dengan kita. Pui, kau nak apa? Nak kuasa je. Nak tangkap semua. Kalau betul dia bersalah, tangkap. Kenapa? Apa? Takut. Sebab itu sekarang ini, dalam keadaan yang ada sekarang ini, itu yang kita risau lah. Kita yang risau apa yang berlaku sekarang ni.